berjuang tak nak. Ada satu orang sahabat, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku nak buat satu rumah ibadat? Dalam rumah tu aku semayang tak henti-henti. Kalau aku penat dah semayang, aku baca Quran. Aku baca Quran tak henti-henti. Kalau aku penat dah baca Quran, aku nak berzikir. Aku akan berzikir tak henti-henti ya Rasulullah. Tapi dengan satu syarat, aku tak nak ikut pergi berperang. Sebab aku takut ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Nabi tanya dia balik, dengan apa kamu nak masuk syurga? Dengan apa kamu nak masuk syurga? Apa jawab sahabat ni? Ya Rasulullah, aku cakap dah kan tadi. Aku nak ibadat, semayang tak henti-henti. Aku nak baca Quran tak henti-henti. Aku nak zikir tak henti-henti. Dengan itulah aku nak masuk syurga. Nabi kata, tidak sama sekali. Kerana kunci syurga, anak kunci syurga, duduk di bawah mata pedang. Syarat nak masuk syurga, mesti ada dalam hati kamu ingin berjuang melawan musuh-musuh Allah. Kalau dalam hati ni buat tak kisah. Ni, Israel telah merampas Baitul Maqdis. Israel telah merampas Masjidil Aqsa. Tidak terkesan langsung di dalam hatinya. Tahulah bahawa telah tertulis di dahinya munafik. Kalau kamu tak ada terasa tentang apa berita yang sampai ini, Israel telah menyerang Baitul Maqdis, kamu tak terasa walaupun sedikit, itu tanda kamu sebenarnya munafik. Nampak? Jaga-jaga tuan-tuan. Ini akhir zaman. Nak lagi bergelak ketawa dengan Maharaja Lawak. Nak sonok-sonok lagi tengok piala bola. Nak sonok-sonok lagi tengok nyanyi-nyanyi. Menyanyi ni daripada kecil sampai tua bangka nak mampus ya. Yang kecil namanya apa tu? Yang kecil-kecil. Bintang apa? Bintang apalah. Oh tuan-tuan tak tahu eh? Oh tuan-tuan tak tengok ni geng warak semua ni. Bagus-bagus semua. Mana tengok TV Ustaz? Tak main lah. Oh bagus. Yang sederhana remaja sikit, Akademi Fantasia. Ini okey lagi tu anak muda biasalah dia suka lagu-lagu. Ni dah tua, gigi pun tak ada. Nyanyi juga Kilauan Emas. La ilaha illallah. Kulit berkedut-kedut dah. Tak jadi boh aku putih ke aku hitam ke macam tu juga. Tak jadi apa. Nak tak reti bahasa lagi. Nampak? Allah dah datangkan macam-macam penyakit. Ada kencing manis, ada sakit jantung lah, ada apalah. Allah hantar sakit tu supaya sedar bahawa kita ni nak dekat ke arah kematian. Tuan-tuan, usaha mencari ubat tak ada masalah, bagus, dipuji syarak. Tapi ingat, jangan harap boleh sembuh. Kita cuma harap kita boleh meneruskan kehidupan kita beribadat. Tapi hari ni manusia takut sangat kepada kematian sebab dia nak hidup lama. Sebab apa nak hidup lama? Sebab dia sayang pada dunianya. Nabi sebut dalam hadis, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akhir zaman nanti, musuh-musuh Islam akan mengerumuni kamu sebagaimana orang mengerumuni talam yang penuh dengan makanan. Berebut nak makan. Gitu juga hari ini orang kafir berebut nak bunuh umat Islam. Tuan-tuan, memang kepala besar dia Yahudi dan Nasrani. Tapi ingat, siapa yang bom pesantren-pesantren di selatan Syam? Siapa yang bom masjid-masjid? Adakah Amerika ataupun Israel? Tidak. Yang bunuh itu orang Buddha. Siapa yang bunuh umat Islam di Pakistan? Siapa yang bunuh umat Islam di India? Orang Hindu. Ingat, dua agama ni ada di Malaysia. Siapa yang bunuh orang Indonesia, Papua New Guinea, orang Dayak, sampai bermati-matian anak orang Islam kita. Yang perempuan dirogol, yang lelaki disembelih. Nampak? Takkan kita tak nampak lagi? Itu nak menunjukkan mereka semua nak terkam kita. Semua kafir ni nak makan kita umat Islam. Nak bagi hancur Islam. Lepas tu dia tak suka sangat dengan Islam. Sebut Islam, marah sangat. Lepas tu kita boleh bersekongkol lagi dengan kafir. Kalau kafir, kafir zimmi tak apa lagi. Kafir yang tidak memusuhi Islam. Dalam urusan jual beli tak apa, tak ada masalah. Ada pun kafir harbi, boleh lagi sama. Dah tahu dia tentang Islam. Nak lagi bersama dengan dia. Itulah tak faham. Sampai tak boleh kenal mana satu ulama yang memakai lebay ataupun satu ahli mamak. Sampai tak kenal mana satu tok guru, mana satu tok garu. Akan tak nampak lagi, boleh sokong lagi kafir, duduk lagi dengan kafir. Tak tahu nak cakap macam mana.
Kemudian tanya sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma izin, adakah kami pada saat itu sedikit?" Nabi kata apa? "Bal antum yauma izin katsirun." Tidak. Bahkan kamu ketika itu banyak sangat. Ramai. Umat Islam ramai. Penuh. Tak saya pergi tengok dekat TV. Orang tawaf di Kaabah tu. Berapa ramai? Itu bukan semua lagi pergi. Itu baru sebahagian dia pergi. Kalau semua dikumpul umat Islam, agak-agak berapa juta? Berapa banyak? Banyak Nabi kata. Kamu ramai ketika itu. Kamu bukan sikit. Bal antum yauma idzin kasirun. Kamu banyak. Nah, walakinnakum akan tetapi kata Nabi, gusaun ka gusa isaili. Kamu seumpama buih seperti mana buih lautan. Nah, bila ombaknya kuat, langgar dengan batu, penuh buih-buih. Tapi akhirnya buih tu gimana? Hilang satu. Hilang. Kamu banyak tapi semuanya kecut. Nah, tak jadi apa-apa. Wala yanza'annallah umin suduri aduwikumul mahabata minkum, kata Nabi. Kemudian Allah akan cabut rasa gerun di dalam hati-hati orang kafir terhadap kamu. Hari ini Allah telah hilangkan rasa gerun orang kafir melihat kita. Kalau dulu kafir takut tengok kita. Kalau jenis pakai serban ni dia kata, "Wah, ini haji jangan buat main tu." Dia takut dengan orang Islam. Tapi hari ini orang kafir sudah tidak takut dengan Islam. Yang bukanlah terbaru. Bila tahun lepas ke bila? Di Ipoh, kepala babi dicampak di dalam surau. Nampak? Diperlekeh-lekehkan Islam ni. Diperkotak-katikkan. Sebab dia langsung tak takut. Yang dulu dia nak buat pesta arak. Arak ni kalau dia nak minum, tak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Agama dia, agama kita, agama kita. Masalahnya janganlah buat secara besar-besaran. Itu umum. Nanti akan menarik orang-orang lain. Kalau kamu nak minum, nak mabuk dalam kedai kamu, nak mabuk dalam hotel kamu, nak mabuk di rumah kamu, terpulanglah. Sebab itu tempat kamu sendiri. Tapi bila kamu buat di tempat awam, tak bolehlah. Tempat awam. Lagipun negara ni dah diakui negara Islam. Agama negara ini adalah agama Islam yang nombor 1. Maka tempat awam tu menghormati akan umat Islam. Tapi dia nak buat tempat awam. Nah, kenapa dia buat? Bukan sebab dia nak minum tak ada masalah. Tapi sebab dia nak mencabar umat Islam. Bila dia mengutarakan nak buat pesta arak, apa kata mufti-mufti? Nampak? Dia nak tengok apa umat Islam akan berkata. Akhirnya umat Islam pun diam. Seorang dua saja yang bercakap. Yang lain senyap saja. Nampak? Inilah masalah. Iza zahartil bidah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah, kata Rasulullah. Apabila telah zahir perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara jahat, wa sakatal alim, sakata maksudnya diam, dan orang alim buat diam, fa alaihi laknatullah, maka laknat Allah ke atas mereka. Jaga-jaga. Alim ulama, ustaz-ustaz, sahibus samahah, al-fadil, al-fadol ke apa, tak kira lah nama apa pun. Kamu ada ilmu, gunakan ilmumu. Kamu ada kuasa, gunakan kuasamu. Tapi kalau kamu mendiamkan diri atas kemungkaran, maka kamu dikira meredai akan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka tunggulah Allah akan melaknat kamu. Nampak? Jangan buat main perkara ni. Satu, orang berebut hari ni nak pegang jawatan. Berebut nak jadi JKK, nak jadi tok sidang, nak jadi ketua kampung. Berebut nak jadi DUN, berebut nak jadi ahli parlimen, berebut nak jadi menteri besar. Dia tak tahu, dia tak baca ayat Quran. Qumu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka. Kena jaga. Kalau kamu jadi JKK, kalau ada lah malam ni JKK datang. Kalau ada JKK ketua kampung, ingat. Kalau ada di dalam kampung kamu orang yang melakukan maksiat, tidak solat, minum arak, main judi, sedangkan kamu tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap anak kampungmu, maka kamu akan dipertanggungjawabkan. Kalau seorang-seorang, kalau dua-dua. Nampak, nasib baik jaga kampungnya kecil. Bayangkan yang jaga parlimen, seluruh di bawah parlimennya dia kena jaga. Okey lagi, lagi yang jadi menteri besar, seluruh dalam negerinya dia kena jaga. Lagi 14 buah negeri di bawah kekuasaannya, iaitu Perdana Menteri. Dalam 14 buah negeri ni, kalau ada orang tak semayang,
ada orang membuka aurat, ada orang minum arak, main judi. Tidak ada payung hukum, tidak ada undang-undang dan peraturan untuk kamu melaksanakan atas hukuman pada orang-orang yang berbuat maksiat ini. Maka dikira kamu pun buat tak kisah, kamu reda atas kemaksiatannya, maka kamu menanggung akan dosanya seorang demi seorang. Sebab itulah turun ayat surah Az-Zumar. Maksud Az-Zumar, rombongan-rombongan. Sebab nanti di hari kiamat orang akan masuk neraka berrombong-rombongan. Maknanya masuk ramai-ramai. Orang yang berdosa itu pun masuk, orang yang memimpinnya pun masuk juga. Sebab tu jangan syok saja nak ada jawatan besar-besar dan sebagainya. Ingat, kamu pegang jawatan tu risiko sangat tinggi. Itulah orang kata yang YB tu yang berhormat. Tapi pada saya YB tu maksudnya yang bahaya, yang berisiko. Jangan ingat sonok sangat orang panggil YB, Datuk. Kan? Memang kamu dipandang mulia di sisi makhluk, tapi di sisi Allah, di manakah kedudukan kamu? Nampak? Sebab tu kita kena jaga perkara ni. Jangan ingat bersenang-senang. Patulah semua kita kena ambil tempat untuk mempertahankan Islam.